Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan lagi dengan sesi PGPR kita, dan pada pagi ini kita akan membincangkan tajuk yang berkaitan dengan masa dan waktu, dan kita terus saja kepada objektif kita pada pagi ini. Okay, jadi cikgu baca objektif kita di akhir sesi PGPR ini. Semua murid tahun 5 Alpha dapat belajar menentukan tempoh masa dalam bulan dan hari secara individu berdasarkan kepada contoh-contoh yang akan dibincangkan oleh guru. Okay, dan kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid-murid dapat menentukan tempoh masa melibatkan bulan dan hari dengan betul. Okay, jadi sebelum kita teruskan dengan beberapa contoh yang berkaitan, cikgu nak kita refresh semula. Okay. Kita ulang baliklah perkara ini, mungkin anda tahu, dan jika anda masih belum terlupa boleh ingatkan semulalah. Okay. Jadi dalam setahun kita ada 12 bulan, iaitu bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember, dan juga bilangan-bilangan hari yang berbeza ya. Okey. Dan juga dalam tahun ni, tahun ni ada dua jenis ya, iaitu tahun lompat dan tahun biasa. Ya, kalau tahun lompat, ya, tahun lompat, okey, jumlah hari dia ada 366 hari. Ya. Dan kalau tahun biasa dia ada 365 hari. Okey. Kenapa ada beza satu hari itu? Iaitu berbeza pada bulan Februari. Iaitu ya, lihat ya. Ini tahun lompat, ini tahun biasa. Ya. Cikgu tahun ini TB, tahun biasa ini TL, tahun lompat. Okey, kalau anda pastikan, kalau tahun biasa bilangan hari di bulan Februari 28, kalau tahun lompat 29. Okey. Jadi macam bagaimana kita nak tentukan tahun itu tahun biasa kepada tahun lompat? Ya. Nak tentukan tahun, adakah tahun biasa atau tahun lompat? Okey. Kita boleh buat petua. Petuanya apa? Petua bahagi 4. Ya, bahagi 4. Okey. Bahagi 4. Okey, jika tahun itu ya, bahagi 4, kita bagi berdua. Okey. Tiada baki. Kalau tiada baki, maksudnya tahun lompat. Tahun lompat. Ya. Dan jika ada baki, bermakna itu ialah tahun biasa. Okey. Contohnya tahun ni, tahun 2021. Okey ya, tahun 2021. Okey, cuba kita bahagikan dengan 4. Jadi 2000 ya, tertentukan ya sama ada tahun lompat atau tidak. Kita bahagikan 2021 bahagikan dengan 4. Okey. Kita bahagi bentuk lazim. Ini 2/21 bahagikan dengan 24. Okey, jadi 2 tak ada bagi 4, kita gabungkan 20. 20 bagi 4, 5, 4, 20. Okey. Jadi tiada baki, sifar. Okey, ni kita turunkan 2. 2 tak boleh bagi 4 sebab 2 dia kecil dari 4. Kita letakkan sifar di atas dan sifar di bawah. Kita tolak. 2 tak sifar, 2. 1 turunkan, jadi 21. 21 bahagi 4, yang paling hampir ialah 5 juga, iaitu 5 dan 4, 20. Dan ada 1 baki. Ya, yang mana nombor tak ada dah. Tak ada nombor dah nak turun. Ya, tak ada nombor turun dah. Jadi ada baki. Maksudnya ini ada baki. Maksudnya tahun ini adalah tahun, kita boleh buat kesimpulan bahawa 2021 ialah tahun biasa. Ya, tahun biasa, bukan tahun lompat. Sebab ada baki. Okey, cuba kita lihat tahun tahun depan, 2021. Okey. 2022. Dia tahun lompat atau tahun biasa? Jadi 2022 kita bahagikan dengan 4. Okey. Jadi 2022 bahagikan dengan 4.
5 dan 4, 20. Jadi, okey. Ni sifar. Apa kita turunkan 2. Tak boleh bagi 2. Okey, 2. Turunkan 22. Jadi, sama juga 5 dan 4, 20. Dan bakinya adalah 2. Okey, masih lagi tahun biasa. Maksudnya, 2022 ialah tahun biasa. Tahun biasa juga sebab dia tidak boleh dibahagikan dengan 4 ataupun ada baki. Okey, tahun biasa. Okey. Jadi, cuba kita lihat. Boleh teka tak? 2023 tahun biasa ke tahun 4? 2023 pun ialah tahun biasa. Anda boleh nampak dah. Tiga hujung mesti tak boleh bagi dengan 4 dah. Jadi ialah tahun biasa. Tahun biasa. Okey. Jadi, 2024. Cuba kita lihat. 2 sifar 24. Okey. Cuba kita bahagikan. Macam tahun 4 ni kita pastikan. 2 sifar 24 bahagikan dengan 4. Okey, jadi 5 dan 4, 20. Sifar. Okey, turunkan 2. Okey, tak boleh bahagi. Jadi sifar 24. Okey, jadi 24 bahagi 4 dapat berapa? Dapat 6. Jadi maksudnya 24. Okey, cuba anda lihat. Tiada baki. Tiada baki. Okey, jadi apabila tiada baki bermakna tahun 2024 ialah tahun lompat. Jadi anda tunggu lagi 3 tahun akan jumpa dengan tahun lompat. Ya, dan bermakna tahun lompat itu pada bulan Februarinya ada 29 hari. Macam ni, 29 hari Februari. Okay. Dan ingat ya, tahun lompat akan datang 4 tahun sekali. Maksudnya, kalau 2024 tahun lompat, maksudnya 2 sifar 25 tahun biasa. Ini tahun lompat cikgu labelkan tahun lompat. Tahun biasa. 2 sifar 26 pun tahun biasa. 2 sifar 27 pun tahun biasa. Dan akan datang sekali lagi pada 2 sifar 28 ialah tahun lompat semula. Nampak ya? Dia ulang 3 tahun. Maksudnya tahun lompat 3 tahun biasa, kemudian tahun lompat semula. Itu petua dia. Dan petua yang pertama, kita kena bahagikan dengan 4 tanpa baki. Okey, itu pengenalan untuk tahun biasa dan tahun lompat. Okey, kemudian kita lihat pula kepada bulan. Okey, macam mana kita nak ingat bulan tu ada berapa hari? Petua dia mudah sahaja. Cuba kita genggam kedua-dua tangan kita seperti dalam gambar yang ada ni. Okey, kemudian kita lihat dia. Okey. Tangan kita tu kita genggamkan, kemudian kita labelkan daripada hujung, daripada jari manis ni. Jari manis ke jari kelingking ya? Jari kelingking ya. Okey, cikgu pun tak confuse lah. Okey. Hujung tu Januari, kemudian sebelahnya Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey. Dan ingat di mana bulan-bulannya berada di tempat yang ada tulang. Yang ada tulang ni, yang ni ada tulang kan. Okey, di tempat ada keras ni, ada keras. Okey, tulang ni. Okey. Kamu boleh rasa ya, anda semua boleh rasa ada tempat yang tulang ni. Okey. Bulan-bulan yang ada pada tulang tu, bulan tu 31 hari. Okey. Yang ada tulang, yang berada pada tulang, bukan dia pada tulang anda tu, yang tempat keras tu. Okey. Kemudian yang berada di kawasan lembut ni, yang dia berada di kawasan macam kawah sikit, longkang sikit ni, ini kita boleh labelkan dengan warna lain. Okey. Okey, kita labelkan warna biru lah. Okey, yang pada kawasan sebelah ada, kawasan lembut itu ialah hari yang
30 hari. Ya, 30 hari. Kecuali bulan Februari ada 28 ataupun 29. Itu je. Betul, senang je. Ya. Mana-mana bulan yang berada pada jari anda tu, yang berada pada tulang tu, itu 31 hari. Yang berada pada kawasan lembut tu, isi tu, itu 30 ataupun 29 ataupun 28 hari, bergantung pada tahun lompat ataupun tahun biasa. Okey, mudah aja. Okey, selesai ya. Okey, cara nak kita ingat bulan dalam hari, berapa hari dalam setiap bulan tu. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada beberapa soalan untuk pembincangan kita pada sesi ini. Okay, yang pertama sekali, okay, kita lihat pada soalan. Ini soalan dalam buku teks saya cikgu bincangkan pada muka 124. Anda semua boleh selak pada buku. Tapi untuk waktu ini cuba perhatikan beri perhatian pada penerangan cikgu ya. Okay. Jadi apa dia kata? Kempen hijaukan bumi, okay, program tanam pokok bunga 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Okay, soalan dia, kira tempoh dalam hari. Okay, lihat ya. Soalan nak dalam hari, jadi anda wajib bagi jawapan dalam hari. Jangan bagi jawapan dalam selain daripada hari ya. Hari mesti dalam hari. Okey. Kemudian bagi program tanam pokok bunga 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020 berapa hari? Okey. Jadi yang pertama sekali anda boleh kira mengikut kalender. Kalau ada kalender terbaiklah boleh kira ikut kalender. Okey, jadi kalau kita tidak ada kalender, kita kena buat pengiraan sedikitlah dalam kira. Okey. Yang pertama sekali, ya, dia kata 1 hingga 8 Mac ya, 1 Februari hingga 8 Mac. 1 Februari hingga 8 Mac tahun sama. Tahun 2020, tahun lepas. Okey. Jadi yang pertama sekali ayat kita dah 1 Februari sampai ataupun sebutan hingga okey. 29 Februari. Okey, tahun lepas tahun 24 ya. Jadi Februari tu 29 hari. Ada 29 hari. Okey. Alright. Okay, ni faham ya? Yang tengok lihat pada kalender ni. Okey. Satu petua cikgu. Jika kita tidak ada kalender, kita nak cari tempoh tu hingga tu, apa yang kita perlu buat? Petua dia 29 tolak 1 tambah 1. Okey, anda mesti tambah 1 semula. Ini petua dia untuk kira hari je. Bukan kira nombor lain. Untuk kira hari dia mesti tambah 1 kat belakang. Baru dapat 29 hari. Jika ada tolak saja tambah 1, anda akan dapat 28 hari. Maksudnya ada 1 hari tak masuk dalam pengiraan anda. Ya, untuk hari mesti lepas tolak tambah 1 semula. Okey ya, ingat ya. Okey, yang kedua, setelah selesai bulan Februari, kita dah kira berapa hari. Kita kira pada bulan Mac. Ingat ya, Mac sampai 8 Mac saja. Maksudnya 1 Mac hingga 8 Mac. Okey, berapa hari? Jangan risau. Buat macam betul cikgu cakap dulu. 8 tolak 1 tambah 1. Jadi berapa hari? 8 hari. Okey, jadi jumlah hari dia kita tambah. Jadi 29 hari tambah 8 hari dapatlah 37 hari. Okey. Selesai yang pertama. Okey, faham ya? Okey, ada sikit nota ni, anda boleh baca lah. Dia kata dalam tahun lompat Februari mempunyai 29 hari. Jumlah hari pada tahun lompat ialah 366 hari dan berlaku 4 tahun sekali. Okey, yang cikgu dah kongsikan sebentar tadi. Okey, yang tip kedua, Januari, Mac, Mei, Julai, Ogos, Oktober dan Disember ada 31 hari. April, Jun, September dan November ada 30 hari. Februari tahun biasa ada 28 hari. Februari tahun lompat ada 29 hari. Macam yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okey. Dan ada sedikit soalan kebat sikit. Berapakah tempoh dalam hari jika kempen yang sama telah diadakan pada tarikh yang sama pada tahun 2019? Anda boleh buat sendirilah. 2019. Ada beza dah sebab 2019 tahun
biasa, tahun biasa. 2020 tahun lompat, dia ada beza. Apa beza dia? Cuba buat sendiri. Okey. Kita lihat pada contoh kita yang kedua. Okey. Soalan dia, berapakah tempoh dalam hari bagi promosi beli belah dalam talian seperti yang ditunjukkan? Promosi beli belah dalam talian, dia kata apa? Diskaun hingga um, 20% dari 29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020. Okey. Tadi ada dua cara, kita lihat kedua-dua cara dan anda boleh pilih cara mana yang anda rasa sesuai untuk anda buat. Terus tuliskan 29 Mei. Kita oleh sebab dia dah dalam bulan Mei, dan bulan Mei tu dah tinggal kita habiskan dulu bulan Mei. Kita cari sampai hujung bulan Mei. Okey, bulan Mei ada berapa hari? Cuba kita lihat Mei ada 31 hari. Jadi 29 Mei hingga 31 Mei. Okey. Itu ada berapa hari? 31 tolak 29. Okey, cikgu tulis besar sikit. Kita tulis semula. Okey. Jadi 29 Mei hingga 31 Mei 31 Mei. Jadi 29 31 tolak 29 tambah 1. Ni kita guna kalender, kita kena wajib kita buat gini. Kita tak salah. Jadi 31 darab 29 tambah 1 dapat 3 hari. Okey, selesai 3 hari. Okey, kemudian 1 Jun. Okey, ingat tarikh dia 20 Mei hingga Julai. Maksudnya apa? Maksudnya bulan Jun, keseluruhan bulan Jun tu masuk daripada awal sampailah akhir Jun. Jadi 1 Jun, okey, hingga Jun berapa hari? Jun ada 30 Jun, 30 hari. Jadi 30 Jun maksudnya berapa hari? Cukup bawah ni, bawah 30 hari. Okey. Dan kemudian selepas bulan Jun, Julai lah. Tapi Julai dia masuk sampai 5 je. Maksudnya 1 Julai hingga 5 Julai. Berapa hari? 5 tolak 1 tambah 1. Berapa hari? 5 hari. Okey, jadi jumlah hari dia kita tambah ke semua sekali. Jumlah hari bersama dengan 3 tambah 30 tambah 5. Dapat 38 hari. Okey, itu ikut cara kita yang pertama. Okey. Kemudian kita lihat cara yang kedua. Cara kita yang kedua pula. Okey. Jadi cara yang kedua 29 Mei hingga 31 Mei. Okey, jadi 31 tolak 29 tambah 1. Okey. Ya, ingat betul mesti tambah 1 ya, dapat 3 hari. Okey, selesai. Yang kedua kita tak payah tulis dah. Kita tak payah tulis 1 Jun hingga 1 Jun hingga 30 Jun, kita tak payah tulis dah. Kita dah tahu dah. Jun tu masuk 1 bulan lengkap masuk kan. Jadi kita tulis bilangan hari je. Bilangan hari bilangan hari bulan. Jadi bilangan hari bulan Jun 30 hari. Okey. Kemudian dan kita terus kepada bulan Julai 1 Julai hingga 5 Julai.
Okey, jadi 5 tolak 1 tambah 1 dapat 5 hari. Okey, pun akan dapat jumlah yang sama. Jumlah hari 3 hari tambah 30 hari tambah 5 hari akan dapat 38 hari. Okey, ada dua cara, bolehlah pilih mana cara yang anda suka. Okey. Ada sedikit soalan kebat. Jika promosi itu dilanjutkan hingga 16 Ogos, hitung tempoh dalam hari promosi itu. Okey, dia sambung sampai 16 Ogos. Nah, okey. Jadi kita boleh buatlah, anda boleh buat sendiri kalau kita tambah dilanjutkan sampai 16 Ogos. Okey. So cuba kita buatlah, kita buat sekali ni lah. Okey, kita buat sama-sama. Kalau dilanjutkan hingga 16 Ogos, bermakna tarikh tu dia 29 Mei. Okey, 29 Mei 2020 hingga 16 Ogos 2020. Okey, kita buat satu sama-sama. Okey. Jadi yang pertama sekali kita lihat pada bulan Mei, kita selesaikan bulan Mei dulu. Jadi 29 Mei hingga 31 Mei. 31 tolak 29 tambah 1 dapat 3 hari. Okey. Kemudian bulan Mei, bulan Jun masuk satu lengkap. Bulan Jun ada berapa hari? 30 hari. Okey. Bulan Julai masuk juga satu bulan lengkap. Jadi bulan Julai 31 hari. Okey, dan akhirnya Ogos hingga 16 hari bulan. Maksudnya 1 Ogos hingga 16 Ogos. Maksudnya 16 tolak 1 tambah 1 dapat 16 hari. Okey. Jadi cuba kita cari jumlah hari kesemuanya. Jumlah hari sama dengan 3 hari tambah 30 hari tambah 31 hari tambah 16 hari. Okey, maksud berapa hari semuanya? Cuba kita tambahkan. 3 tambah 30 tambah 31 tambah 16. Jadi semuanya dah 80 hari. Okey, 80 hari ya. Okey, itu contoh ya untuk soalan tambahan ni lah. Okey. Dan soalan uji minda dia, tempoh 62 hari adalah dari 1 hari bulan hingga 31 hari bulan apa? Apakah bulan yang sudah diisikan dalam tu? Okey, cuba buat. Ni soalan contoh. Cuba buat soalan tambahan ni. Kalau anda dapat buat ni memang cerdik lah. Dan bagi cikgu jawapannya. Okey, jadi itu saja perkongsian cikgu pada pagi ni. Dan cikgu disertakan dengan latihan pengukuhan dalam buku tulis. Okey. Jadi pada sesi yang lepas anda selesaikan soalan 1 dah selesai. Okey, jadi untuk kelas ini, untuk latihan pengukuhan sesi ini, cikgu nak anda semua buat soalan nombor 2, buat A, B, C ya. Berapakah tempoh yang berikut dalam hari? Macam yang kita dah bincangkan tadi. Jika tak dapat, boleh ulang balik video cikgu ni untuk dapatkan untuk lebih kefahaman. Okey, jadi buat dalam buku MT1 atau MT2. Jadi sila tangkap layar jalan kerja dan hantarkan pada pautan ini. Cikgu akan sertakan pautan ini di dalam ruangan description video di bawah. Okey, jadi itu saja cikgu untuk kali ini. Terima kasih atas kesudian anda untuk menonton. Cikgu harap anda fahamlah bagaimana nak mencari tempoh masa dalam
hari. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.